berjaya memintas waris abang dua yang berada pada kedudukan yang ketiga ketika ini. Jadi dapat kita lihat Fikri Lemanak yang asal dari kampung Hulu Pusat Hulu Seri Aman ini berada di hadapan ketika ini melepasi tanding. Sukar untuk menguruskan pergayaan bagi kelompok di belakang. Jadi dapat saya lihat keputusan yang sulit ketika ini di antara waris abang dua dan juga Bujang Sigap. Jadi dapatkah Bujang Sigap dengan tagline mereka bengkel sampai agar ini untuk memintas Fikri Lemanak, kerana saya dapat melihat anjakan peruha Bujang Sigap. Baik, begitu maju sekali pastinya akan dapat memintas Fikri Lemanak yang berada pada kedudukan yang kedua. Jadi rakan-rakan kita di bagian bodoh harus meneliti kedudukan kedua ini, kerana sudah pastinya akan menjanjikan persaingan yang sulit sehingga kegarisan penamat di antara Bujang Sigap dan juga Fikri Lemanak. Nah, begitu juga dengan kedudukan 3 dan 4 di antara waris abang dua dan juga perahu yang menggunakan pret penamat 34 Cahaya Ahyal Kasih yang berada pada kedudukan 3 dan 4 ini. Jadi begitulah keputusan tidak lagi pakai 25 lelaki saringan ini. Jadi untuk keputusan rasminya kita kembali semula kepada rakan tugas kita saudara Gabriel di Grandstand. Silakan. Ya, terima kasih diucapkan kepada saudara Hamdan yang telah pun membuat ulasan selari bagi acara. Okey, perahu nombor 1 sampai 4 sila pergi ke grandstand. Sekali lagi pengumuman kepada perahu 1 sehingga ke nombor 4 sila pergi ke grandstand untuk berjumpa dengan pihak urus dia. Okey, sekali lagi terima kasih diucapkan kepada saudara Hamdan bin Len yang telah pun membuat ulasan selari bagi acara Sakai 25 lelaki terbuka saringan C itu tadi. Dan acara ketiga kita pada hari ini adalah Sakai 20 lelaki terbuka saringan B. Dan untuk ini nanti 13 bawah pertandingan kita bagi acara ini nanti, iaitu di tempat utama dan juga 13 tempat utama bagi acara ini nanti, iaitu Sakai 20 lelaki terbuka saringan B. Yang pertama adalah dan perahunya Harry Francis Lutau, plat nombor 14 di alur 10. Pasukan ke-6 adalah Bujang Sigap, perahunya Khamis Anak Anis, plat nombor 19 di alur 5. Pasukan ke-7 Waris Abang 1 dan perahunya Siti Tora Mustafa, plat nombor 22 di alur 1. Pasukan ke-8 Waris Abang 2 dan perahunya bersama Siti Tora Mustafa, plat nombor 25 di alur 7. Pasukan ke-9 Sinaran Ratu Siska N6 Tumpung. Digunakan perahu yang dibuat daripada Dirtian Kaca ataupun Berbegas akan berada di kedudukan 1 dan 2. Manakala boleh ini melalui tumpuan bergaya melepas Cuk Seratok berada pada kedudukan yang ketiga. Jadi di sinilah pilihan kita untuk meneruskan perkalihan bertenaga kedua ataupun keempat pasukan yang berada di kelompok hadapan ketika ini. Jadi ternyata pembelokan kakinya warisan ini agak sukar itu mengawal keadaan sehingga maka mereka agak kurang melihat pada jarak lebih kurang 600 meter dari garisan penamat sekarang ini. Jadi ternyata sudah berjaya sekali lagi melanggar papan tengah ketika ini, kerana dapat saya lihat mereka sekarang sedang menuju lagi pada kedudukan yang pertama. Tetapi berjaya dari kasihnya warisan yang ke bawah nama lantas bukan nama ini. Seakan-akan tidak mahu menyerah kalah. Mereka terus menukarkan mereka mengimbangi kedudukan ketika ini. Jadi untuk dilihat teknik yang mereka gunakan melakukan kedudukan dari jarak 300 meter dari yang penamat ini akan membuahkan hasil. Tetapi dapat kita lihat kedudukan kedua-dua ini. Dan harap kedua-dua penamat ini memberi kerjasama agar dapat meneruskan perjalanan sehinggalah ke garisan terakhir. Tidak ya, aneh. Saja lagi dari garisan penamat. Manakala pertandingan di tempat ke-3 dan ke-4 di antara Seratok dan juga perahu yang digunakan tidak kelihatan saja. Tidak pasti oleh siapakah itu yang berada pada kedudukan 3 dan ke-4. Tapi itulah kami menemukan bagi acara Sakai 20 lelaki saringan ini. Untuk keputusan resmi
kepada Gabriel di Captain. Silakan. Ya, terima kasih Surah Radio, rakan segas Surah Hamdan bin Len. Ya, demikian cukup hebat penentuan dari tempat pertama dan kedua. Persaingan yang cukup sengit sebentar tadi namun keputusan rasmi akan diumumkan sebaik saja kita terima keputusan daripada hakim pertama seketika nanti. Karena bagi acara ini Sampai bakanya satu bekat ada. sampai 20 lagi terbuka ini bagi seringan ini Banyak juga lihat ada menangnya kalau akan kita menerima wang tunai RM900, tempat kedua RM800 dan tempat ketiga RM700. Jadi tahniah kita ucapkan kepada pemenang bagi acara ataupun saringan B Sakai 20 lelaki terbuka yang telah pun kita saksikan sebentar tadi. Jadi tahniah kepada pasukan yang menang, terutamanya di tempat pertama, kedua dan juga di tempat ketiga ya. Ternyata pertandingan di antara mahkota dua gedung yang menggunakan set penuh 17 kebakaran list yang ditentukan dalam begitu hebat oleh Perangi Bilang yang menggunakan set penuh 14 dan juga Perangi Bilang kedua yang menggunakan set penuh 25. Masalah kedudukan yang keempat adalah yang bawah Simaran Raja Bilin dan juga Abang Waris Satu yang menggunakan set penuh 22. Kita lihat dengan ini yang menggunakan merah di sebelah kanan sana. Osman menyebabkan merah Taiwan juga menggunakan Rahim kepada dua gedung. Kerana mereka baru saja di bawah menggunakan gedung kedua yang sekarang ini berada pada kedudukan yang ketiga. Adalah kedudukan yang keempat di antara Simaran Wati Marcus dan juga Pahal menggunakan kedua Terima kasih Saudara Hamdan yang telah pun membuat ulasan selari bagi acara Sakai 15 lelaki terbuka saringan C itu tadi. Jadi tahniah diucapkan kepada pasukan yang telah memenangi acara Sakai 15 lelaki terbuka saringan C itu tadi. Pemenang utama nanti akan membawa pulang wang tunai RM700, di tempat kedua RM600 dan di tempat ketiga RM525. Tahniah sekali lagi, dan keputusan rasmi akan diumumkan selepas ini nanti ya. Jadi sama-sama kita tunggu keputusan rasmi. Dan berikutnya sekali lagi saya ingin mohon semua pasukan yang akan berletak bagi acara Sakai Unlimited Marathon lelaki terbuka akhir, iaitu akhir pertama pada hari ini yang merupakan acara ke-8, kita nanti sama-sama memberikan tepuan ke hulu sungai Batam Lupa. Akan kita lepaskan sebagai pemenang bagi kategori Unlimited Marathon ini. Manakala sebentar saja lagi akan kelihatanlah Binal Win yang berada di kedudukan yang kedua. Jadi menarik perhatian dari awal saingan tadi, pertandingan di antara Cahaya Langkasih dan juga Toda Bijaya ini jadi kedudukan 3 dan 4. Ini kita dapat ingin menyaksikan Cahaya Langkasih yang berasal dari K100 ini dan diberikan tangan yang begitu hebat daripada Toda Bijaya pekali-pekali dari Kantor 2 ini pada kedudukan 3 dan 4. Jadi beliau ini menangkan Kut 2013 sudah pastinya akan berada pada kedudukan yang kedua, tetapi masih terlalu awal kerana saya dapat melihat kejutan yang dilakukan oleh kedua-dua buah perahu di antara Toda Bijaya dan juga Cahaya Langkasih ini. Jadi mengambil tujuan perahu yang mendapatkan Kut 2012 sedang Raja sudah dapat kemudian membuat kejutan pada saat-saat akhir begini. Begitu juga dengan perahu yang menggunakan Kut 4 Simaran Latu Siska. Raja sudah menggunakan
kedudukan kapal Sahari. Dalam pembelian tuan-tuan, hujan sigat keluar tekan mereka dan kes sampai adan. Betul-betul menjadi kenyataan ketika ini. Daripada kedudukan yang kelima, ini mereka di kedudukan yang ketiga berjaya melintas berjaya melintas yang satu. Jadi kedudukan 4/5 ini berkemungkinan besar akan menyebabkan kemenangan tetapi jadi kedudukan kesekian berasmi terbuka yang telah kita saksikan sebentar tadi mereka nanti akan membawa pulang piala yang amat berhormat Premier Sarawak, piala ringan dan juga wang tunai RM4,000 dan yang tempat kedua pasukan tersebut akan membawa pulang piala wang tunai dan juga piala dan wang tunai berjumlah RM3,000 dan di tempat ketiga mereka akan membawa piala dan wang tunai berjumlah RM2,000. Jadi saya sekali lagi mengucapkan pasukan Garuda yang menjuarai acara tersebut tadi dan kalian juga diucapkan kepada pasukan di tempat kedua dan juga di tempat ketiga. Jadi acara berikutnya saya masih lagi menunggu balas daripada JK ataupun jawatan kuasa kecil regata Penakmatan Lupa 2023. Ya, tepukan kepada juara kita bagi acara Sakai Unlimited Marathon lelaki. Tepukan sedang melintasi grandstand kita. Ya, burung Garuda yang menggunakan plat bernomor 6. Tahniah diucapkan. Perahu yang dimiliki oleh Mawar bin Boy yang menggunakan plat bernomor 6. Ya, sila lambai juga kepada semua pengayuh-pengayuh termasuk juga para petugas kita, pasukan keselamatan yang mengiringi, pasukan pengiring dan juga pasukan keselamatan yang mengiringi pasukan-pasukan yang bertanding sepanjang berlangsungnya Regata Penakmatan Lupa 2023. Terima kasih kita ucapkan dan tahniah diucapkan kepada pemenang di tempat pertama, kedua dan juga ketiga. Demikianlah tadi cukup hebat dan cukup selesa pasukan pertama meninggalkan pasukan-pasukan yang lain ya. Acara akhir pertama kita di hari kedua Regata Penakmatan Lupa 30 September 2023. Acara seterusnya saya masih menunggu pemaluman ataupun info terkini daripada jawatan kuasa kecil Regata Penakmatan Lupa 2023. Sama ada diteruskan ataupun kita berhenti rehat. Jadi saya masih menunggu